membicarakan tentang aktiviti perubahan baik iaitu inisiatif dalam menangani isu-isu pelestarian alam. Tujuan bagi aktiviti 10.4 ini adalah untuk membincangkan inisiatif dalam menangani isu-isu pelestarian alam. Antara maklumat yang dicari ialah A. Matlamat pembangunan lestari, B. Usaha pihak berkuasa tempatan dalam menyokong agenda tempatan 21. Matlamat pembangunan lestari. Terdapat 17 matlamat, tetapi hanya 6 matlamat saja yang akan saya bentangkan. Matlamat yang pertama ialah tiada kemiskinan. Pihak kerajaan memantau keadaan ekonomi rakyatnya yang berada di tahap miskin tegar agar boleh dilonjakkan kepada tahap yang lebih tinggi. Ini adalah untuk memastikan jaminan bekalan makanan dengan memperbaiki rantaiannya dan meningkatkan aktiviti pertanian. Matlamat yang kedua adalah berkaitan dengan kehidupan di dalam air. Memelihara dan memelihara kawasan pantai serta sumber marin adalah matlamat utama bagi pembangunan lestari. Ini kerana hampir 80% daripada pencemaran di lautan berasal dari aktiviti guna tanah sama ada di kawasan tepi pantai maupun pedalaman. Matlamat yang ketiga adalah berkaitan dengan pendidikan berkualiti. Memastikan rakyat mendapat pendidikan asas dari peringkat rendah hingga menengah maupun pendidikan agama juga perlu ditekankan supaya pendekatan lebih holistik akan dapat dilakukan dalam membangunkan masyarakat. Matlamat yang keempat adalah berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. Tanggungjawab yang akan dipikul bagi memastikan pengurusan air, kemudahan sanitasi dan akses kepada tenaga yang mampu dimiliki oleh semua rakyat. Matlamat yang kelima ialah kesihatan baik dan sejahtera. Untuk meningkatkan akses kemudahan kesihatan terutama kepada golongan B40. Contohnya, pihak kerajaan merancang pengangkutan awam ke arah mengurangkan pencemaran udara dengan penggunaan kenderaan mesra alam sekitar. Ini akan dapat memupuk gaya hidup yang sihat dan dapat meningkatkan kempen keselamatan alam sekitar. Matlamat yang terakhir ialah berkaitan dengan infrastruktur. Matlamat ini selaras dengan pembangunan yang memberi penekanan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat, kesamarataan pembangunan dan pengekalan alam sekitar dengan menjadikannya lebih inklusif, selamat, berdaya tahan dan sejahtera. Contohnya, membina infrastruktur yang kukuh, berdaya tahan, mampan dan inovatif. Okey, seterusnya ialah usaha pihak berkuasa dalam menyokong agenda tempatan 21. Agenda tempatan 21 ni ialah suatu program untuk masyarakat, sektor swasta dan pihak berkuasa tempatan ABT bekerjasama bagi merancang serta menguruskan kawasan persekitaran mereka ke arah pembangunan mampan serta berkualiti. Usaha pihak berkuasa dalam menyokong agenda tempatan 21 dari segi aspek kesihatan dan alam sekitar adalah yang pertama, mengadakan kempen tentang pengurangan kenderaan bermotor yang mencemarkan alam sekitar. Agensi kerajaan memainkan peranan dalam membuat kempen
kesedaran tentang pengurangan kenderaan bermotor. Pihak kerajaan menyarankan penggunaan pengangkutan awam bagi mengurangkan pembebasan asap jelaga. Pembebasan asap ini bukan sahaja mencemarkan alam sekitar, malah memberi kesan terhadap kesihatan dan keselamatan rakyat. Yang seterusnya ialah penggunaan enjin hybrid di dalam kenderaan. Selain itu, rakyat memainkan peranan dalam menggunakan enjin hybrid. Penggunaan enjin hybrid ini dapat mengurangkan penggunaan bahan bakar petrol seperti bahan bakar petrol dan diesel. Ia menyebabkan berlakunya pengurangan kadar pelepasan asap kenderaan. Seterusnya ialah penggunaan solar di setiap perumahan. Penggunaan solar di setiap perumahan ini media massa mengambil peranan penting dalam menyatakan kelebihan penggunaan solar di setiap rumah. Penggunaan tenaga solar ini merupakan sumber tenaga bersih dan boleh diperbaharui. Malah ia menjimatkan penggunaan elektrik. Tenaga solar tidak melepaskan sebarang gas rumah hijau dan tidak mencemarkan alam. Dengan kata lain, ia selamat dan mesra alam. Seterusnya, mempelbagaikan pusat rekreasi dan taman-taman hijau. Jabatan Taman dan Rekreasi mengekalkan dan menanam pelbagai tumbuhan bagi mencantikkan alam. Penanaman pokok ini dapat mengurangkan pemanasan global. Seterusnya ialah program Kita Semula. Jabatan Pengurusan Sisa Pejalan memainkan peranan dalam menyediakan tong-tong Kita Semula di kawasan perumahan. Program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran rakyat. Pembuangan sampah yang banyak dan tidak terurus boleh menyebabkan pembiakan haiwan vektor seperti tikus dan nyamuk. Masyarakat perlu menguruskan pembuangan sistem sampah ini dengan kaedah yang betul bagi mengurangkan pembiakan nyamuk dan tikus. Yang terakhir ialah menganjurkan karnival. Pihak kerajaan memainkan peranan dalam menganjurkan karnival. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kesedaran rakyat. Pelbagai jenis aktiviti yang dijalankan seperti pemeriksaan kesihatan percuma. Pemeriksaan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka terhadap sesuatu penyakit dan menambah ilmu pendidikan kesihatan dalam menjaga kesihatan dan amalan gaya hidup sihat. Sekian, terima kasih.